Jadi YB, Ya. setiap kali pilihan raya, faktor ekonomi akan menjadi satu isu yang orang kata isu besar lah untuk berkempen. Dan Sabah seperti mana kita ketahui, mungkin dari segi pelancongannya merupakan satu benda yang wajib dan benda penting di negeri Sabah. Pada pandangan YB, adakah pilihan raya negeri pada kali ini dapat menaikkan pembangunan ekonomi Sabah? Sebab saya rasa banyak benda yang akan dijanjikan oleh ahli Dewan Undangan Negeri sendiri, YB. Sabah sendiri merupakan salah satu negeri yang agak kaya. Pendapatan kerajaan negeri itu sendiri di antara yang tertinggi lah. Kalau yang tertinggi adalah Sarawak, yang kedua kalau tak silap saya adalah Sabah, dan yang ketiga adalah Selangor. Dan ini memungkinkan kerajaan negeri melakukan banyak perkara untuk membantu rakyatnya sendiri, termasuk benda-benda yang mungkin sepatutnya dilakukan oleh kerajaan persekutuan, tetapi kalau didapati bahawa kerajaan persekutuan tidak deliver, maka kerajaan negeri boleh melakukannya kerana dia ada kemampuan untuk melakukannya. Lalu persoalan apa yang akan dilakukan oleh kerajaan negeri itu adalah amat penting bagi rakyat Sabah, dan saya rasa isu-isu ekonomi akan menjadi di antara bahan utama dalam kempen pilihan raya negeri Sabah, seperti mana yang kempen pilihan raya yang lain. Hanya apa yang kita semua akui ialah hakikatnya Barisan Nasional telah memegang kerajaan negeri Sabah. Betul. Dan agak menyedihkan apabila kerajaan warisan bersama dengan Pakatan Harapan itu tidak diberi peluang untuk membuktikan sejauh mana mereka boleh menunaikan janji-janji mereka. Kerana tak diberi peluang oleh kerana ada usaha oleh pihak Aman, sepaham saya, untuk membeli ahli-ahli politik yang bersama dengan warisan dan sebagainya. So inilah yang amat mendukacitakan. Maka atas sebab itu sukar untuk kita menyatakan dengan jelas prestasi kerajaan negeri Sabah di bawah warisan sekian lama selama ini, kerana tempohnya terlalu pendek. Tetapi kita tahu bahawa setakat ini tidak ada penyelewengan yang telah berlaku, dan mereka telah berusaha untuk menunaikan janji-janji mereka sebaik yang mungkin. Dan banyak juga program-program, saya difahamkanlah pasal saya bukan di sana kan, yang telah dilaksanakan oleh Datuk Seri Shafie Apsal untuk membantu rakyat Sabah. Dan saya mengharapkanlah rakyat Sabah akan memberi peluang kepada Parti Warisan dan Pakatan Harapan seperti mana yang sepatutnya, tempoh 5 tahun untuk deliver janji-janji mereka. Sedangkan kita dah tahu bahawa Barisan Nasional dah berpuluh tahun dah, dan mereka tidak menunaikan janji-janji mereka. Banyak masalah di negeri Sabah yang tidak selesai dan sebagainya. So kita dah tahu prestasi Barisan Nasional, ramai pemimpin-pemimpin Barisan Nasional yang akhirnya menjadi kaya raya, sedangkan masalah kemiskinan rakyat tidak ditangani dengan berkesan. Nak kata tak hirau, tak beranilah, tapi tak ditangani dengan berkesan lah. Pasal dia punya kadar kemiskinan negeri Sabah di antara yang tertinggi. Walaupun dia negeri yang di antara yang terkaya dan pendapatan yang tertinggi, di antara yang tertinggi, tetapi kadar kemiskinan di Sabah pun berbanding dengan negeri-negeri yang lain adalah di antara yang tertinggi. Okey YB, kita tengok tapi kalau dari pandangan kasar kita sebagai rakyat Malaysia, pandangan saya sendiri, mungkin ada satu pergolakan berlaku di antara dua pemimpin besar di negeri tersebut, iaitu Shafie Apsal dan juga Musa Aman. Adakah YB sendiri rasa persaingan antara kedua-dua pemimpin yang berkuasa ni, saya cakap berkuasa sebab mereka antara orang yang berpengaruh di negeri Sabah sendiri, akan meruntuhkan lagi orang kata engagement dengan rakyat itu sendiri? Saya mengharapkan bahawa politik negara kita ni akan menjadi politik yang lebih matang, yang membezakan atas dasar polisi-polisi yang ingin dilaksanakan.
dan bukan atas sentimen kaum dan suku kaum ataupun isu-isu yang sampingan ya. Okay. Dan kita harap bahawa melalui persaingan di antara Shafie Afdal dan Musa Aman ini rakyat Sabah akan dapat menilai dan memilih di antara dua pendekatan dan dasar yang berbeza yang nak dibawa oleh Musa Aman dan yang nak dibawa oleh Datuk Seri Shafie Afdal ya. Dan memilih atas dasar itu, bukan atas dasar duit yang diberi untuk membeli undi ataupun atas dasar suku kaum dan sebagainya ya, kerana itu adalah ciri-ciri politik dunia ketiga yang sepatutnya kita dah melangkaui ya, corak dan budaya politik yang sebegitu, dan kita berdasarkan kepada lebih pada persoalan dasar, persoalan keberkesanan, kesungguhan, komitmen ya, bebas daripada rasuah dan sebagainya. Itu sepatutnya menjadi isu-isu utama, kerana kalau sesebuah kerajaan itu bebas daripada rasuah, itu akan menjamin hampir keseluruhan daripada pendapatan kerajaan itu akan digunakan untuk rakyat jelata, bukan untuk masuk poket peribadi. Itu yang kita nak. Okey, antara kita tengok hari itu Ketua Menteri sendiri Shafie Afdal, dia membubarkan Dewan Undangan Negeri Sabah.